الله. بسم الله. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لهيبته جميع خصومه، ذلت لهيبته جميع خصومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. ضاءت به كل العوالم كلها، والدهر أصبح مشرقا بقدومه، ضاءت به كل العوالم كلها، والدهر أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا. طالما أشكو غرامي نور الوجود، طالما أشكو غرامي نور الوجود، وأنادي ياتهامي يا معدن الجود، وأنادي ياتهامي يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأراد السلام يا ذاك الجهود، وأراد السلام يا ذاك العهود. يا سراج الكون إني عاشق مستهام، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. اصرف الإعراض عني أضمان الغرام، اصرف الإعراض عني أضمان الغرام، فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود، فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود. يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب، يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب، أرجو يا بحر الوفاء تقبيل الأعتاب، أرجو يا بحر الوفاء تقبيل الأعتاب. وعليك الله صلى
ربي ذي الجلال وعليك الله صلى ربي ذي الجلال يكفي يا نور الأهل إن هجري طال يكفي يا نور الأهل إن هجري طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. الحمد لله. الفاتحة. Cuan. Seterusnya dipersilakan Fadil Ustaz Faiz untuk meneruskan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling agung oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang beriman kepada Allah, yaitu dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri-diri mereka itu manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan hati-hati mereka itu manusia dan mengajarkan ilmu Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Jika tidak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka itu manusia berada dalam keadaan sesak yang sangat nyata. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk dalam satu majlis yang sangat mulia, yaitu memperingati tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang paling mulia di atas muka dunia ni. Afdalul makhluk alal itlaq. Manusia yang paling lebih sekali. Bahkan bukan hanya di kalangan manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya afdalul ibad, selebih-lebih manusia di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala sahaja tidak. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arash, dengan qalam, dengan luh mahfuz, dengan para malaikat sekalipun, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia.
Dan pada bulan ini Rabiul Awal ialah bulan yang disepakatilah oleh ulama pada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanggalnya menjadi perbezaan ulama. Nah, ada yang kata 11, ada yang kata 12, ada yang kata 13, ada kata 24, macam-macam lah. Nah, namun begitu tidak syak ragu-ragu lagi bahawasanya Rabiul Awal ini ialah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hingga ulama kita memanggilkan bulan yang kita berada sekarang dengan Rabiul Anwar. Itu bulan Rabi' yang bercahaya. Cahaya siapakah itu? Itu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala nurun, oleh cahaya, wa kitabum mubin, dan Quran yang sangat terang kenyataannya. Maka cahaya di situ ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah cahaya daripada sekalian cahaya-cahaya yang ada di atas permukaan bumi. Cahaya dengan makna cahaya maknawi. Nah, cahaya maknawi. Mana kalau lampu sekarang bercerah, lampu sekarang menyuluh cahaya, ini dia panggil cahaya hissi, bercahaya. Nah, cahaya hissi. Adapun cahaya maknawi ini, dia bukan seperti cahaya lampu, tapi makna dia itu cahaya. Yang ini menyuluh daripada zulumat, kegelapan, kejahilan, kepada nur, ilmu. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh semayang jemaah, boleh tutup aurah, nah, kenal Allah Subhanahu wa taala, tahu yang halal yang haram. Ini kalau tidak jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapakah lagi ya yang terlebih berjasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil memperingati tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak semestinya bulan Rabiul Awal, nah, memperingati Nabi ini tiap-tiap detik, tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Sayugia kita ni ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadat yang paling lebih ialah selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tiap-tiap selawat itu sudah tentu zikrullah. Nah, tetapi tiap-tiap zikrullah itu belum tentu selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kata la ilaha illallah, zikrullah. Alhamdulillah, zikrullah. Subhanallah, zikrullah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, zikrullah. Tapi adakah itu selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sebaliknya bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka itu dipanggil zikrullah pun dipanggil, selawat ke atas Rasulullah pun dipanggil. Itu. Dua kita dapat. Nah, kenapa? Karena Allahumma salli, tu tengok, sebut nama Allah dah tu. Ya Allah, hai Tuhan, rahmatilah olehmu ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah tak? Zikrullah. Selawat ke atas Rasulullah, selawat ke atas Rasulullah. Dua kali fadilat kita dapat. Fadilat zikir dah sekali. Fadilat kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Hafiz As-Sakhawi di dalam kitab Qaulul Badi' fi Fadailis Salati 'alal Habib Syafi', beliau menakalkan perkataan Imam Ja'farus Shadiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Imam Ja'farus Shadiq? Al-Hafiz As-Sakhawi ini terkenal seorang ulama muhaddisin yang sangat tegas dalam pendirian hadisnya. Tapi beliau menakalkan perkataan Imam Ja'farus Shadiq
Yang mana Imam Ja'far as-Sadiq kata, alamatu ahli sunnati wal jamaah kathratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda ahli sunnah wal jamaah itu ialah banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok. Nah, kita orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam bab selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita ni masih kurang, nah, masih lemah. Nah, berbanding dengan fuak yang kita kata sesat, seumpama Syiah. Cuba tengok jangan-jangan sekali dalam YouTube ada. Nah, terpecek sekali tengok Syiah, fuak dia. Sesat tu sesat lah, tapi nak cerita katanya fuak dia ni bila ayatullah fuak dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai-ramai puak Syiah ni berjemaah puak dia selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu selawat cara Syiah tu, jangan duk selawat kata nama jadi Syiah buat kita lah tu ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syiah ya selawat, dia tak ada ala ali, dia tak ada ala. Tu kenapa? Pertamanya bagi mereka martabat Nabi dengan keluarga Nabi itu sama level. Itu. Sama level. Nabi dengan keluarga Nabi sama level. Apa? Sama-sama maksum. Itu menyalahilah dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan keluarganya tidak sama level. Nah, Nabi pasti paling tinggi. Maka kurniaan Allah kepada Nabi itu pasti berbeza dengan kurniaan Allah kepada keluarga Nabi. Maka karena itu diulangkan ala supaya menunjukkan apa yang nak diberi atiyatullah, pemberian daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan pemberian Allah Ta'ala kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beza. Berbeza. Kemudiannya kenapa Syiah tu tidak kata wa ala ali? Karena hujah dia dengan hadis yang maudhu'. Mana mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal bukan Nabi sabda, reka-reka dia panggil. Maudhu', makdzub. Nah, didustakan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Nabi kata mana? La tafsiluni aw la tufassiluni, jangan engkau ceraikan aku. Wa baina ali bi'ala. Jangan kau ceraikan aku dengan keluargaku dengan kalimah ala. Maka hadis tersebut makzubun, ay maudhu'un. Hadis itu hadis maudhu'. Apa yang kita nak ambilnya ialah bukan di situ, tapi pengamalan selawat daripada mereka. Macam kita lah, pergi berjalan melancong di negara Eropah tu, negara orang bukan Islam. Tiba-tiba kita lihat, di sana mengamalkan ajaran Islam. Nah, contohnya mana? Contohnya kebersihan. An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Bilik air dia Masya Allah bersih, wangi. Banding dengan tempat kita pula, ni busuk banget, kadang-kadang tahi itu pun tak flush. Itu nak cerita kata, amalan orang Islam ni duk di orang kafir, jak pelik. Tengok. Patutnya kita orang Islam lah beramal lagu tu. Bersih, kemah, comel, cantik, selesa. Sama juga. Sepatut orang kita ahli sunnah wal jamaah ni lah pakat selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu boleh kau puak Syiah, tu supaya kita muhasabah. Muhasabah balik. Kenapa? Barangkalinya kita kurang mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak-naknya setengah-setengah orang yang kata Nabi Muhammad supaya postman ya. Dia tashbihkan Nabi itu seperti postman. Postman. Mana? Hatta surat balik ya. Itu.
Nabi Muhammad mari hantar Quran balik, tak ada apa lah kita dengan dia. Tak ada apa-apa orang panggil hubungan, nah, tak ada. Ada orang bercakap gitu. Ini perumpamaan yang tidak tepat. Kerana postman tu bila dia hantar surat ke rumah kita, tidak wajib kita tahu nama dia apa. Betul tak? Ada postman yang hantar surat, kita pergi nanti dulu awal. Nama apa, bank apa, lahir di mana. Nyata apa aku postman tu, apa banyak cakap wajib. Ambil surat masuk rumah sudah. Nah, duk siasat apa boleh ke mana? Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak kenal nama Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah dengan tuknya Abdul Muttalib, nah, tak tahu lahir di mana, terima wahyu umur berapa, di mana tempat terima wahyunya, di mana tempat hijrahnya, di mana intiqal wafat ditanam jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdosa kita berdosa. Nah, tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak kenal Nabi Muhammad ni lah dalam kubur nanti, barangkali wala'iyadzu billah tak boleh jawab soalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semua, soalan tentang Nabi dalam kubur ni tidak sama dengan soalan tentang urusan yang lain. Soalan tentang Allah, Tuhan tanya, malaikat muka nakir tanya sekali. Nah, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka. Itu tanya sekali. Tapi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ditanya dua kali. Man nabiyuka? Nah, siapa nabimu? Itu. Kemudian dibawa datang suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya pula dalam kubur, man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ni? Tu tengok. Dua kali dia tanya. Itu. Jadi kalau kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mengaji sirah Nabi Muhammad, tak mengaji syama'il Muhammadiyah, tak mengaji khasa'is nubuwah, tak mengaji dalailun nubuwah, bagaimana kita nak jawab? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammadun Nabiyyi. Itu. Maka kerana itulah alim ulama kita pada kurung ke-6 bila melihat manusia ni semakin jauh alaqah hati hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibuatlah majlis-majlis ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Al-Imam Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ulama panutan bagi saudara-saudara yang cenderung kepada Salafi Wahabi. Nah, itu dalam kitabnya menyebut tentang orang yang menyambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang baik, cinta kepada Nabi, dibalas dengan pahala. Kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, dia kata apa? Fata'zimul maulidi wattikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdin wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Taymiyah, fata'zimul maulid, maka bermula membesarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattikhadhuhu, dan menjadikan maulid itu sebagai mausiman, perayaan bermusim. Boleh tak maulud enggak? Pakak awak ceramah maulud, tausiah maulud, mauizah hasanah maulud, marhaban, berzanji, ini forum macam-macam. Nah, itu maknanya. Qad yaf'aluhu, sesungguhnya qad yaf'aluhu, terkadangnya dikerjakan akan dia ba'dun nas, oleh sebahagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, dan dapat bagi sebahagian manusia pada pekerjaan maulid ni ajrun 'azimun, balasan pahala yang sangat besar. Kerana apa? Li husni qasdin, kerana baik tujuan, wa ta'zimihi li Rasulillah, dan kerana membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu niat kita masing-masing kena baik.
Nuak mauluk ni tujuannya apa? Nak membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak syukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya. Karena Nabi kata malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur pada manusia, tak terima kasih pada manusia, maka dia tu tak terima kasih, tak syukur pada Allah Ta'ala. Benarlah Allah Ta'ala bagi rezeki. Nah, tapi kalau tuan haji tak bagi duit, tak sapalah rezeki tu. Maka bila orang bagi duit kita kata mana? Terima kasihlah tuan haji. Tak ni? Tu tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan orang bagi duit kat pakai masuk sak, nyobong lega kepala tak terima kasih nah deh. No Allah. Janganlah gitu. Nah jaga dua pihak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka kita kena terima kasih dak ke Nabi, kena terima kasih. Tak Nabi ni tidak harap gapo dengan kita. Nah, la as'alukum ajran, aku tak minta pada kamu balasan. Illa mawaddata fil qurba. Melainkan yang aku harapnya ialah mawaddata fil qurba. Nah, mawaddah kasih sayang. Nah, kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi harap kita kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ni pernah satu kalinya, nah, dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata mana? Dia kata, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya. Engkau ni wahai Rasulullah, orang yang paling aku cintai, nah, daripada tiap-tiap segala sesuatu melainkan diri aku hak ada dalam tubuhku ni. Artinya Rasulullah nombor 2. Nombor 1 sekali aku kasih pada diri aku sendiri. Kemudian Rasulullah lah orang nombor 2 sekali. Tak ada dah nak pandai ibu bapa kau berapa, anak bini, harta, pakak gapo. Rasulullah nombor 2. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu mu'minan, tidak benar-benar mukmin yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku ni mung lebih cinta daripada dirimu sendiri. Kena aku nombor 1, mung tu nombor 2. Barulah orang panggil iman tu sempurna. Nah, maka Sayyidina Umar bila Rasulullah kata begitu, Sayyidina Umar kata, wallazi anzala alaikal kitabah, demi Tuhan yang telah menurunkan ke atas engkau Al-Quran, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Sekarang ni engkaulah yang paling aku cintai lebih daripada diri aku hak dalam tubuhku. Mana mu sekarang nombor 1 ya Rasulullah, aku jadi nombor 2 dah lah. Bila ketika tu Rasulullah pun kata, al-ana ya Umar tamma imanuka wa fi riwayatin kamula imanuka. Sekaranglah wahai Umar, baru sempurna iman kamu, baru lengkap iman kamu. Itu. Bagaimana kita ni? Rasulullah ke nombor 1, ke benda lain nombor 1. Ini. Tuhan kata dalam ayat yang baca tadi, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Lam litauqi, kok litauqi, 2 kali tauqi. Laqad, sesungguhnya. Tu nak ayatnya benar-benar. Mana dia ni? Ada dah hak lain. Manallah, telah memberi nikmat nombor 1 paling agung. Mana ni satu perkataan yang tidak digunakan melainkan nikmat yang paling hebat sekali, nombor 1 paling agung. Tuhan tak kata laqad an'amallahu, boleh Tuhan kata gitu. Sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala, boleh an'amallah. Nah, tapi Tuhan tak kata laqad an'amallah. Nah, Dia kata laqad mannallahu, sesungguhnya telah memberi nikmat nombor 1 paling agung oleh Allah alal mukminin, di atas orang beriman. Soalnya sekarang, adakah kita berasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu nikmat nombor 1 paling agung? Nah, berasa ke tak? Takut makan nasi belauk nikmat nombor 1. Nah,
Makan nasi khabu, oh sedap kata nikmat molek. Oh tu dok berasa. Nah. Nikmat bening nombor 1, nikmat boleh anak ke nombor 1, nikmat naik pakak ke nombor 1, atau nikmat bonus gaji ke tambah gaji, naik gaji ke nombor 1, atau utum nego ke nombor 1. Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1. Itu soalnya. Nah, kita mungkin boleh dakwa lah dengan lidah kita, Rasulullah lah nombor 1. Ya, boleh cakap, saya pun boleh dakwa, tuan-tuan pun boleh dakwa, tak ada siapa dia marah ke apa. Tapi sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu dia tahu apa yang ada dalam rumah dia tu sendiri. Kita tu lebih tahu hati kita sendiri bagaimana. Betul ke tak Nabi Muhammad ni nombor 1 paling agung nikmat. Kalau tak ada Nabi Muhammad ni, gelebah dodan-dodan lah kitanya. Ada tu ni, nak berjerit, nak mengamuk, sedih, berasa, lagu tu ke? Nah, ataupun tak berasa berapa, Nabi Muhammad ada ke tak ada, fatullah. Habis nah, itu. Sebab tu dalam ayat yang lain tu saya kata, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ni pengamalan. Katakanlah, ceramahkanlah, mengajarkanlah, kempenkanlah, viralkanlah, diskusikanlah, apa lagi weh? Ikutlah nak sebut ke apa? Dialogkanlah, forumkanlah, apa? Hei Nabi Muhammad SAW, bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Gapo kurniaan Allah paling besar? Tadi, idh ba'atha fihim rasulan minhum, yaitu dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fadlillah, kelebihan daripada Allah, kurniaan Allah. Kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata dalam ayat yang akhir tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kalau tidak Nabi Muhammad tu Allah Taala utuh, pasti manusia ni sebelumnya duduk dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Nah, tak boleh nak pakai kopiah, sokok, baju begini dengan keplekak, comel, tutup aurah dengan perempuan muslimat, ibu-ibu kita. Barangkali duduk pakai daun pisang, tutup konek saja. Duduk berjalan pun bunga-bunga. Orang kata tu ni. Itu tak aku tamadun ke apa. Tapi kerana Nabi Muhammad ni lah, kita ni mengenal adab, mengenal akidah, mengenal syariah, bahkan mengamalkan dalam kehidupan kita. Betul tak? Betul sungguh. Maka inilah kurniaan Allah yang paling besar. Yang paling agung. Yang paling mulia. Wa bi rahmatih, dan rahmatnya Allah Ta'ala. Apa rahmat Allah Ta'ala? Ai ni'matullah. Rahmat satu perkataan yang bersamaan erti dengan nikmat. Rahmat hiya ni'mah, wan ni'mah hiya rahmah. Sama. Apa rahmat? Iaitu nikmat. Apa nikmat? Iaitu rahmat. Apa asal makna rahmat? Rahmat artinya riqatul qalb. Maknanya lembut hati. Nabi Muhammad rahmat Allah untuk kita. Allah Ta'ala lembut hati untuk kita. Begitu. Tak boleh pakai makna begitu. Pakai makna lazim dia panggil. Apa? Yakni lazim daripada lembut hati, berbuat baik. Itu makna. Kita tengok orang miskin duduk berjalan, nak bawa tisu. Kita pun ada hati kita. Kesiannya. Itu. Lembut hati kita ke dia. Automatiknya kita pun ambil duit. Itu orang panggil apa? Lazim daripada lembut hati, automatik daripada kita itu lembut hati, kita berbuat baik. Artinya Nabi Muhammad ni rahmat Allah Ta'ala untuk kita. Artinya Nabi Muhammad ni ialah buat baiknya Allah Ta'ala untuk kita. Gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat, ai ni'mat. Buat baik Allah Ta'ala untuk alamin. Alamin ni isim jamuk dia panggil, bukan jamuk. Apa? Alamin, ai saqalain, manusia dengan jin terutama sekali. Bahkan seluruh apa? Seluruh makhluk. Nabi kita ni sebagai nikmat. Hingga Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam ayat lain Tuhan kata, tidak kami
azabkan manusia. Wa anta fihim. Dalam ayat lain Tuhan kata wa anta fihim. Tidak kami azabkan manusia wa anta fihim, padahal engkau tu ada di kalangan mereka. Itu. Artinya Nabi Muhammad ni nikmat untuk kita. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata ana rahmatun muhdah. Aku ialah rahmat Allah Taala, nikmat daripada Allah Taala, muhdatun, yang dihadiahkan. Hadiah Allah Taala. Maka batuk benarlah Allah Taala kata fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab fadlillah, kurniaan Allah. Apa kurniaan Allah nombor satu paling agung? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatih, dan rahmat Allah Taala paling besar tu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab demikian itu falyafrahu. Fal adalah mulil amri. Lam yang menunjuk makna amar, perintah. Kalau orang mengaji dalam usulul fiqh, al-amru haqiqatan lil wujud. Perintah ni asal maknanya ialah wajib. Asal makna perintah daripada Allah ialah wajib. Sehingga ada dalil qarinah yang lain yang menunjukkan maknanya tidak wajib, baru turun kepada sunnah. Itu. Jadi falyafrahu, maka wajib kamu bergembira. Lagu itu lah. Maka hendaklah kamu bergembira, maka wajib kamu kena bergembira. Maka salahkah kita gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak salah. Tidak salah kita nak menyatakan dalam hati kita kegembiraan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata Nabi tak buat. Nabi tak buat makluk ni. Nak sibuk apa duk buat makluk. Ya Nabi tak buat ni bukan dalil. Tidak ada dalam Quran Allah Ta'ala kata ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma lam yaf'alhu fantahu. Tak ada ayat Quran seperti itu. Apa yang Nabi kamu bawa datang kamu ambil, apa yang Nabi kamu tak buat jangan kamu buat. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Seringkali kita dengar orang berceramah kata apa nak buat benda yang Nabi tak buat ni ke. Jangan duk buat agak. Kalau benda ni baik tentu-tentu dah Nabi kita buat. Ada orang bercakap gitu. Jadi orang-orang yang bercakap begini ni barangkalinya dia tidak menghalusi. Ulama kita tu dia sudah menghalusi. Kenapa kurun ke-6 ni timbul makhluk Nabi ni? Ulama-ulama pakak sokong. Pakak sokong bagus. Program ni terbaik. Program ni comel. Karena ulama ni faham tentang masalihul mursalah, kemaslahatan setempat. Masuk dah ke ber. Masuk dah ke isyak. Di sini stay kena ber dulu ke sambung step tu. Kena tanya juga, amba tak biasa maghrib sini ni. Kuliah subuh sekali ya. Ber dulu. Ber dulu sini. Azan dulu. Azan dulu, kita berhenti dulu lah. Kau tak masuk lagi? Tak masuk lagi? Masuk dah. Sebab kalau Sungai Buloh masuk dah. La ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hati Sayyidina Maulana Syarafa wa darajat wa ba'athahu maqaman mahmud. Baik, para hadirin semua. Dari dalam Qurannya Allah Ta'ala tidak kata apa yang Nabi kamu tak buat, jangan kamu buat, itu tak ada. Nah, jadi bukan kaedah kita apa Nabi tak buat tu langsung terus kita hukum tak boleh diperbuat. Tak betul gitu. Jadi apa yang Nabi tak buat tu belum tentu kita tak boleh buat dan belum tentu kita boleh buat. Ya gitu. Dalam Quran Allah Taala kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kamu bawa datang kamu ambillah semampu kamu. Wa ma nahakum, apa yang Nabi kamu teguh jangan kamu buat, jangan kamu buat. Itu baru jangan kita buat. Adapun benda hak Nabi tak buat tu tak semestinya kita boleh buat dan tak semestinya kita tak boleh buat. Fa fihi tafsilun dia panggil. Padanya itu ada huraian. Lihat ada ke tidak sumbernya dalam agama. Gitu. Contoh kita kata Maulidur Rasul. Nah, menyambut Maulidur Rasul. Itu nama satu program. Nah, satu program yang kita letak nama Maulidur Rasul. Apakah tentatif programnya? Gitu. Jangan terus kita hukum pada nama. Tengok di nama tak ada zaman Nabi ni. Terus haram kita buat. Tak kena gitu. Nah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum di atas sesuatu tu mesti digambarkan apa? Cabang perkara tersebut. Nah, rupa perkara tersebut tu apa? Baru kita boleh hukum sesuatu benda. Jadi bukan dibina di atas nama benda tu. Nah, kalau nama benda tu nama Timur.
kira halal lah. Dah nama dia macam Timur, macam nama orang Melayu, orang Islam ni. Hei, tak boleh. Hakikat Timur tu apa? Arak yang baru dilancar dah tu ni. Tu. Siap ada rumah orang berjanggut lah pula. Ustaz tak ada janggut. Aling arak tu lagi ada gambar orang berjanggut depan. Warung dia lagi lah. Tak boleh gitu. Dia kena tengok isi dia tu baru kita boleh hukum. Hukum ni dibina di atas benda hak dipernama, bukan nama bagi benda gitu. Al-hukmu 'alal musamma la 'alal ismi. Nah, hukum tu dibina di atas benda yang dipernama, bukan di atas nama. Gitu kan. Nama memang tak ada lah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tu tak ada lah zaman Nabi. Tapi apakah tentatif program makluk tu? Tu kita baru boleh tahu ke. Apa tentatif program makluk? Pertama, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka tak ada ke dalam hukum dalam dalil agama kita yang suruh berselawat? Ada. Betul tak? Ada. Hari Jumaat ke Tok Khatib, belum Tok Khatib nak naik mimbar tu Tok Bilal dulu pergi kayu ketebah. Tak tahulah masjid ni lagu mana, kebanyakan masjidnya gitulah. Tok Bilal pergi kayu tukak ketebah. Tok Bilal kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun masuk waktu tidur dekat sini. Padahal Tok Bilal suruh kita selawat. Bukan Tok Bilal suruh, Tuhan suruh. Sebab tu kita semula-semula kalau Tok Bilal kata gitu, kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakak ramah-ramah selawat harga-harga. Amba begitu. Kalau sejik-sejik hak jemput amba macam tebah ke ataupun kuliah tazkirah Jumaat ke mana, Tok Bilal begitu kat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amba buat dah lalu. Allahumma salli ala. Biarnya khabar sikit. Takut ramai hak duk ingat kata ini masuk waktu tidur. Tidur apa Tok Khatib nak ketubah mana? Tidur dulu dah. Bukan. Suruh selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tak dalil daripada agama suruh selawat? Ada. Tengok. Maulud ni apa lagi? Tentatif program. Puji Nabi. Tengok. Tadi Tok Syaharat kita duk puji Nabi dengan betul menyanyi qasidah. Adakah tak ada dalilnya? Ada. Nabi menyanyi ke? Nabi tu tak menyanyi lah. Sahabat hak menyanyi. Nah, seniman ni bukan Piramli saja, sampai sahabat ada senimangnya. Nah, siapa antara lain? Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam masjid Nabi ni Nabi buat mimbar khah untuk sahabat-sahabat hak jenis seniman ni, deklarasi ke orang panggil mempersembah ke karya-karya terkini terbaru sensasi. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka bila satu harinya Rasulullah masuk masjid Nabi, sahabat-sahabat bangun pakak berdiri nak hormat kepada Nabi. Nabi kata, duduk. Nabi dengan sebab tawaduknya Nabi suruh duduk. Sahabat dengan sebab betul seteriknya duduk. Rasulullah suruh duduk. Tiba-tibanya Hasan bin Thabit tak duduk. Dia duduk cacat diri. Cacat berdiri tegak. Sahabat kata, duduklah Hasan. Rasulullah suruh duduk. Nak berdiri, tak kira aku. Rasulullah suruh duduk. Hasan bin Thabit cacat berdiri. Tak nak duduk ya. Bila Rasulullah jalan nyak lalu depan Hasan bin Thabit pun dengan secara spontan menyanyi dia. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqumu. Tengok. Apa kata Hasan bin Thabit? Berdirinya aku untuk kekasihku ialah satu kewajipan hukumnya ke atas diriku. Meninggalkan kewajipan itu bukan perkara yang betul. Betul lah. Tak semaya subuh hari tadi. Tak betul. Ini. Ceramah lagu mana subuh maya tak? Tak maya. Tak jadi kerja tu. Kerja yang tak betul tu. Nah. Ajibtu liman lahu aqlus salim. Aku heran tengok orang yang mempunyai akal yang sejahtera, akal yang salim. Tetapi ya rahadzal jamal wa la yaqumu, melihat dia akan ini kecantikan yang Allah Taala jadi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqumu, tapi tak bangun berdiri menghormati. Rasulullah marah tak? Tak. Rasulullah tak kata, ya apa ni Hasan, lebih-lebih dah ni. Nah, ulu ni melampau ni jangan cakap gitu. Tak.
Dan Rasulullah kalau benda itu mungkar, pasti dia akan ingkar. Rasulullah tidak akan diam perkara mungkar. Rasulullah diam, senyap, senyum, terus ke depan berjalan. Artinya perbuatan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nyanyian itu ialah sunnah takririyah. Itu. Kita orang Melayu ni kalau sebut sunnah kan hak Nabi buat lah tu. Sunnah tak ni, sunnah tak? Sunnah ni apa? Hak Nabi buat. Dia sunnah ni bukan mesti hak Nabi buat. Ada jenis sunnah hak Nabi tak buat tapi Nabi cakap. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam gerung. Nah, itu dipanggil sunnah qauliyah. Ada benda hak Nabi tak bercakap tapi sahabat cerita Nabi buat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi'lu kaza wa kaza. Contoh. Nah, sahabat cerita Rasulullah ni buat begini. Maka dia panggil sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah hak benda Nabi tak bercakap, Nabi tak buat. Orang lain hak bercakap, orang lain hak buat. Di depan Nabi atau di belakang Nabi kemudian orang mari khabarkan kepada Nabi, Nabi tidak ingkar, Nabi tidak marah, Nabi tidak cegah. Maka tu dipanggil sunnah takririyah. Oh, ada apa? Nah, jadi Tuk Syekh kita duk baca qasidah. Oh, tak ada hal. Sunnah takririyah dia panggil. Nah, tu Barak bin Azib bila orang tanya adakah hal wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaifi? Adakah wajah Nabi itu seperti cahaya pedang? Jawabnya Barak bin Azib radhiyallahu taala anhu, la, tidak. Bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyamsi wal qamari lailatal badri. Bahkan wajah Nabi cahayanya seperti matahari, seperti bulan penuh purnama, bahkan lebih lagi. Kenapa lebih lagi? Ada perumpamaan nak cerita tentang cahaya di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tashbih dengan mataharinya, bulan penuh purnama, itu maknanya lebih lagi pada tu. Nah, tu hadis yang sahih tu. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebut. Lalu kita pun puji Nabi. Anta syamsun, anta badrun. Salah wah. Tak salah. Kena dah. Itu tentatif program Maulud. Nah, gapo lagi? Tentatif program Maulud laginya jamu makan. Tengok. Kalau tak ada jamu makan tak ramai mana lah marinya. Dak ni kena ada jamu makan. Wah, tak ada dalil ke dalam Al-Quran, dalam sunnah. Banyak. Ayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Al-Quran. It'amu at-ta'am. Hadis Nabi SAW. Jadi digabung semua sekali tentatif tadi jadi satu program Maulidur Rasul. Tiba-tiba tak boleh buat. Pelik. Kok mana ada dalil laka tadi tu deh? Ada dalil laka tu. Gabung laka tak boleh buat. Ya pelik. Kenapa? Tak ada sama Nabi. Ke pelik lagu tu. Seumpamanya orang tanya, burger ni boleh makan tak? Tak ada zaman Nabi, tak boleh. Orang tanya, roti ada tak? Roti ada. Boleh makan? Halal. Daging ada? Daging ada zaman Nabi. Halal. Halal. Cili ada? Ada zaman Nabi. Boleh makan? Halal. Halal. Boleh. Gabung sekali jadi burger? Haram. Sebab tak ada zaman Nabi nama burger ni. Kena kedok lagu tu Nah, tu tak kena lagu tu. Nah, sebab itulah wak mauluk forum ko, mau'izah hasanah ko, kuliah mugrik ko, ceramah ko, dialog ko, ikut pos saja. Seminar ko tentang mauluk ni termasuk daripada perkara yang makbulun, yang diterima dalam syariat kita Islam ni. Tak termasuk dalam hadis Nabi kata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tak termasuk tu. Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, perkara yang tidak ada daripada dalil sumber hukum hakam agama, fahuwa mardudun, maka perkara yang direka-reka tadi itu tertolak. Maka tak termasuklah hadis itu. Bahkan mafhumnya itulah yang disepakati apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama kami ini perkara yang ada sumbernya dalam agama kami. Macam tadi. Wak maulud tu tak ada zaman Nabi nama Maulidur Rasul, ihtifal bi maulid, tak ada zaman Rasul.
Tapi tentatif program satu-satunya tu ada ma huwa minhu. Sumbernya ada dalam ugamu. Selawat ke Nabi ada. Terus selawat pelak-pelak tak boleh lah. Sahabat tanya Nabi lagu mana nak selawat. Kita tak boleh nak reka selawat. Kok sahabat tanya Nabi tu selawat dalam semai ya. Nah, kaifa nusalli alaika ay fi salati ya Rasulullah. Itu dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada riwayat tambah lagi tu. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal tu lebih lengkap. Kaifa, bagaimana? Nusalli alaika, kami nak selawat ke atas engkau. Fis salati ya Rasulullah. Dalam semaya ya Rasulullah. Bukan selawat seumum-umum selawat. Nah, tidak. Nah, lalu Rasulullah kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Kemudian ulama kita mengesyorkan tambah sayyidina di atas apa? Sabdaan Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ni tok ngulu anak Adam. Nyatanya nanti di hari akhirat. Dunia ni tok ngulu dah, sayyid dah. Tapi ada manusia tak percaya. Nah, ada manusia tak hega ke Rasulullah. Wak mengai Rasulullah tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa kok mana Rasulullah. Nah, dalam Quran Allah kata walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalaulah mereka itu manusia yang melakukan kezaliman dengan dosa-dosa di atas diri mereka itu manusia datang kepada engkau wahai Rasulullah. Nah, mari jumpa Rasulullah. Ayat ni tidak nasah pada tilawah dan pada makna hukum. Tidak nasah. Kekal sampai sekarang. Ada dalam Quran. Bukan tak percaya. Tak ada nasih mansukh. Kekal sampai sekarang. Kita buat dosa banyak, kita pergi jumpa Nabi di Raudah Nabi SAW Madinatul Munawwarah. Nah, kemudian kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Yakinlah. Fastaghfara lahumur rasul. Maka Rasul di dalam kuburnya meminta ampun juga akan Allah Ta'ala terhadap Rasul kita. Lawajadullaha tawwabar rahim. Pasti kamu dapati Allah Ta'ala maha kasih belah kepada hamba dia. Maknanya Allah Ta'ala terima taubat kita. Itu. Bagaimana kita boleh kata Rasulullah tak ada apa-apa dengan kita? Nah? Tu putus hubungan dah. Berat cakapan seperti itu. Sepuposmen gitu. Jangan. Nanti bila hari akhirat Allah Ta'ala nak izharkan kesayyidan, kepenghuluan Nabi. Manusia tu ru'asa unnah minta dengan tu ada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Minta isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Semua para Nabi, para anbiya mursalin. Kata, anak, nafsi izhabu ila ghairi. Hari ini masing-masing dah weh. Nah, pergi ke Nabi lain. Pergi. Idhabu ila Musa, idhabu ila Ibrahim, idhabu ila Isa. Semua tak berani. Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorang tak jawab seperti tu. Nah, bila manusia semua pakat pergi jumpa Nabi Muhammad terakhir sekali, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Nah, lah ni orang marah sebut isfa' lana ni. Isfa' lana. Syirik ente. Syirik selalu lah ni. Kada. Ya pahal kada syafaat tu apa? Syafaat tu makna talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu dia panggil syafaat. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu dia panggil syafaat. Jadi kita minta Nabi tu syafaat kita apa? Jadi Nabi meminta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Itu makna syafaat. Nah, ada apa masalah? Tak ada masalah. Akhirat esok semua manusia kata isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Hak mana hak marah kata isfa' lana sekarang ni pun pakai isfa' lana akhirat esok belaka. Maka Nabi kita Muhammad SAW jawab, analah, aku ahlinya. Akulah ahli syafaat ni. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Zahir kesayyidannya, kepenghuluannya di hari akhirat. Maka kerana itu ulama kita anjurkan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Amma salam faqad alimta. Adapun memberi salam tu mu telah tahu dah mana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap sembahyang sama ada tahiyatul awal atau tahiyatul akhir,
pasti kita akan beri salam ke atas Nabi Muhammad SAW dengan dhamir mukhatab. Assalamualaikum. Ka tu duduk depan tu. Itu latihan supaya hidup Muhammadun hayyun fi qulubina. Supaya Nabi Muhammad tu hiduplah hati kita. Nah, dan memang Nabi kata, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam ke atas aku. Illa raddallahu alayya ruhi. Melainkan pasti Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Hatta aruddu alaihi salam. Sehingga aku membalas salam tersebut. Itu. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi nakal hadis ni dalam kitab dia. Jadi kita beri salam kepada Nabi. Nabi pasti sebut. Lagu mana? Tak usah duk fikir ngakak. Qulir ruhu min amri rabbi. Khija'ir ruh ni urusan Tuhan. Duk fikir apa ngakak kita? Bukan seketak kita duk beri salam ke Nabi. Bukan masjid kapal baru saja, belana-lana masjid. Surah, musalla, orang duk semaya, surah, gapo dah ni. Pakat beri salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab tak? Sekarang ni dah Nabi jawab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nabi jawab tak? Jawab. Yakin kita? Yakin. Inilah yang dilatih tubi oleh agama kita dan dianjurkan oleh alim ulama kita supaya hati kita tidak putus hubungannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah kenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benar kenal, silakanlah. Kalau tak nak sambut maulid tak ada masalah. Kata ni hanya untuk kita orang lemah-lemah, kita ingat Nabi puya-puya makluk saja. Kata ni tu lemah. Program ni sangat baik untuk kita orang yang lemah imannya. Orang yang kurang kenalnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba kira cukup setakat tu kata ni. Karena pahninya hamba ada pula makluk tempat lain pula. Uya makluk enggak ustaznya gomo kakak nak tak kira waktu kata ni. Asal boleh ceramah makluk je jepuk semata. Hamba ada majlis makluk pula 9.30 di Kuala Lumpur juga. Tak berapa jauh lah daripada sini. Jadi mudah-mudahan sebagai pembuka gak program di Masjid Jamek ni, esok ada, lusa ada makluk sterik siapa ke 19 deh. Forum tu Malang lah. Jadi mudah-mudahan kita semua pakat boleh imarah masjid ni. Di samping kita nak menambahkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lepas maulid sayugia kita paksa diri kita untuk belajar sirah Nabi selain daripada hak sifat 20 tu kenal dah Nabi secara umum, hak wajib fardu ain, siddiq, amanah, tabligh, fatanah dan sedikit-sedikit orang panggil tentang biadatan Nabi. Tambah lagi ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah, Dalailun Nubuwah, Khasaisun Nubuwah. Kita belajar 3-4 ilmu ni, mudah-mudahannya dengan sebab kita kenal Nabi Muhammad, maka baru terbit rasa cinta sebagaimana kata pepatah Arab, al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus samarah. Al-ma'rifatus syajarah, kenal tu ialah pokoknya, maka buah daripada pokoknya ialah cinta. Tu kata tu Arab. Kata tu orang tua kita pula, tak kenal maka tak cinta. Mudah-mudahan kita pakat usaha untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat menambah rasa cinta dalam hati kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pada kadar-kadar tu dulu, wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha. Ya boleh. Jadi untuk siapa-siapa nak berwakaf terhadap pondok hamba lah, pondok kami, bukan pondok hamba seorang, 2, 3, 4 orang guru lah kita di Sungai Buloh tu. Belum ni kita duk cari tanah. Jadi tanah tu ada 2.2 ekar, 1.15 juta. Harga tanah saja. Alhamdulillah hampir selesai. Dan insya-Allah kita akan mulalah untuk sodok hotel ke apa dia tanah tu hotel kan. Sodok tu hotel berapa nak sama tanah tu 10,000 juga lebih kurangnya. Nak buat plan ke apa tu kemudian. Jadi siapa-siapa yang nak membantu, nak menolong saham wakaf untuk pondok di Sungai Buloh tu, bolehlah di belakang ada tabung insya-Allah yang kita sediakan untuk para hadirin semua. Mudah-mudahan dengan kita berwakaf tersebut tandanya kita menolong orang-orang yang nak menjaga, melestarikan ilmu-ilmu yang ditinggal oleh alim ulama
yang mana ilmu yang ditinggalkan oleh ahli ulama itulah pusaka besar yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim, kata Nabi. Kalau tanpa ilmu agama, maka manusia itu serupa binatang. Kata Hasanul Basri, laulal ulama kana an-nasu kal bahaim. Kalau tanpa ulama, maka manusia serupa binatang. Jadi jangan kita putuskan apa dia panggil generasi kita daripada orang yang mengaji ilmu-ilmu alat yang ditinggal oleh ulama. Di pondok ngaji nahwu, soroh, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadha, macam-macam ilmu alat lah, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, macam-macam ilmu alat untuk memahami agama. Itu saja daripada saya, cukup setakat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Faiz atas penerimaan jemputan pada malam ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan dapat kita ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Dan tuan-tuan dijemput untuk sekali lagi hadir ke masjid pada malam esok, insya-Allah. Kita akan teruskan lagi. Dan selepas salat fardu isyak kita akan teruskan dengan penutup bacaan surah Al-Mulk, insya-Allah.